Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Sejarah Lisan Simbulan 1982. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sesungguhnya ramai yang tidak tahu bahawa berdasarkan sejarah lisan, Simbulan telah wujud dalam era pemerintahan Kesultanan Brunei di Utara Borneo, yang didiami oleh sebuah keluarga rakyat tulen campuran Brunei, Bajau dan Idaan, yang menyimpan sejarah lisan dan tarsilah keluarga turun-temurun sehinggalah generasi ke-7 hari ini. Keluarga ini merupakan dari susu galur Tok Batin, ketua adat pemegang amanah, dari salah satu penduduk asal perkampungan Brunei di Kinarut, Utara Borneo abad ke-17, di mana mereka berpindah ke Putatan dan yang lainnya berpindah ke Kawang, setelah diburu oleh tentera Sultan Muhyiddin. Keluarga ini juga menyimpan sejarah lisan perjanjian, asal-usul, kisah suka duka, rahsia, taat setia kepada Sultan, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan mereka secara turun-temurun dari Perang Saudara Brunei, Perang Cermin, sehinggalah Perang Pandasan, Kota Belut, yang tidak pernah diceritakan kepada ramai ahli keluarga, atas dasar sumpah dan dendam sekaum. Dari era pemerintahan Kesultanan Brunei ke zaman pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, sehinggalah ke hari ini, Sabah menjadi sebuah negeri yang berdaulat di dalam Malaysia. Menurut cerita lisan Encik Muhammad Asy bin Hasin bin Embo Rajid bin Embo Amirullah, generasi keempat dari susur galur Tok Batin, pemegang amanah, lahir pada 12 Disember 1905 di Simbulan atau Sembulan Lama, seperti yang diceritakan oleh bapa, atuk dan moyangnya. Demi menceritakan sejarah silam Simbulan, umpama membuka simpulan yang telah diikat sekian lama oleh waris dan susur galur keluarga asal itu sendiri. Simbulan atau Sembulan Lama sebenarnya adalah sebuah wilayah atau negeri jajahan Kesultanan Brunei, yang mempunyai raja dari kerabat dan pembesar Kesultanan Brunei, dan rakyatnya taat setia kepada raja tersebut dan Sultan Brunei. Rakyat tulen Simbulan terdiri dari suku kaum Brunei, Bajau, orang laut Johor Riau, dan Ilanun Mengkabung, Tuaran, dan suku kaum Idaan. Rakyat tulen Simbulan memberi taat setia mereka kepada Raja Sabah Kinarut, Sultan Hakul Mubin, Raja Tua Mengkabung, Pengiran Temenggung Abdul Momin, Raja Muda, Pengiran Bendahara Pengiran Muda Hashim Ibni Sultan Muhammad Kanzul Alam, dan Sultan Brunei. Simbulan dikenali sebagai salah satu pusat pentadbiran, mewakili golongan pembesar Kesultanan Brunei yang berada di ibu negara Brunei, dibantu oleh orang-orang kanan seperti golongan Maulana, golongan bangsawan, panglima dan hulu balang orang laut, sebagai tentera laut dan suku kaum dusun sebagai tentera darat. Simbulan asalnya dibuka di atas sebuah bukit, berhadapan sebuah pulau bulat kecil, berdekatan dengan Pulau Gaya, oleh salah satunya moyang kami bernama Embo Amirullah, generasi pertama, seorang pengembara dan seorang pahlawan, yang menyertai angkatan perang Brunei yang diketuai oleh seorang pengiran Temenggung. Wakil Sultan Brunei berperang dengan tentera Mundu, Belinggingi, di pesisiran pantai barat utara Borneo, pada sekitar tahun 1788. Di atas bukit tersebut pernah ada sebuah istana perkampungan awal dan tanah perkuburan penduduk awal Simbulan. Kuburan awal yang lainnya berada di Pulau Pelompong dan Pulau Gaya. Tentera Mundu ketika itu kerap menyerang pesisiran pantai barat utara Borneo dengan membakar rumah-rumah kediaman, serta membawa lari penduduk kampung untuk dijadikan hamba abdi.
Ada saudara mara kita di Inanam yang dibawa lari oleh Mundu ke Tawi-Tawi. Tentera Brunei ketika itu disertai oleh ribuan tentera orang laut dari Johor Riau dan campuran tentera Ilanun yang berpangkalan di Marudu, Mengkabong, Tempasok, Abai dan Pandasan. Dan ada antara mereka yang mempunyai pertalian keluarga dengan saki baki keluarga asal Perang Kinarut. Selepas berjaya dalam perang menentang tentera Mundu tersebut, Embo Amirullah menetap di Mengkabong buat sementara dan berkahwin dengan seorang wanita tempatan bernama Deng Darmata dan dikurniakan 3 orang anak lelaki bernama Embo Rajid, Embo Bakir, Embo Anting dan seorang anak perempuan bernama Rokayah atau Nandi. Keluarga ini kemudiannya berpindah dari Mengkabong dan balik ke Simbulan bersama saudara mara mereka yang lain. Dan Susur Galo ini menetap di Simbulan, Sembulan Lama, sehinggalah hari ini. Datuk Maharaja Lela, Embo Rajid, Embo Bakir, Embo Enting, orang kaya Panglima Harimau Padang, bersama saudara mara mereka, dikatakan pernah berkhidmat di bawah Pengiran Temenggong dan Pengiran Bendahara Kesultanan Brunei. Dalam Perang Langkon, Kota Marudu tahun 1845, dari segi melemahkan kekuatan tentera Sharif Usman dari dalam. Dengan kerjasama ahli keluarga Sharif Usman sendiri, dibantu oleh Pengiran Abdul Rauf Ibni Pengiran Abdul Rajid, pemilik Sungai Tulin Mengkabong dan semua tanah jajahannya. Ayah saya 3 orang adik-beradik pula yang bernama Embo Abdullah, Embo Pampang dan Embo Hasin, bersama saudara mara mereka yang lain pula terlibat dalam Perang Pulau Gaya 1897 bersama Paduka Mat Saleh dan perang terakhir adalah Perang Pandasan 1915. Kota Belut bersama Susur Galo, Pengiran Muhammad Ibnu Sultan Kanzul Alam Pandasan. Berdasarkan tarsila keluarga besar Sembulan, isteri saya pula bernama Azizah binti Sarudin bin Ifnain atau Stan bin Pengiran Omar bin Arsyad, berasal dari Kinarut dari Susur Galur Perang Kinarut, di mana Isnain atau Stan bin Pengiran Omar berkawan dengan seorang wanita bernama Puteri Delima Lingga dari suku kaum orang laut Johor Riau. Keluarga ini dikatakan berpindah randah dari Kinarut ke Putatan, ke Rugading Tuaran sebelum menetap di Simbulan. Maka kami berkahwin campur dan mengamalkan kehidupan suku kaum orang laut atau Bajau berasal dari Johor Riau, yang agak berbeza dari suku kaum Bajau Selatan Utara Borneo. Nama Simbulan datang dari perkataan simpulan, bererti tali atau rantai yang diikat dan disimpul sebagai simbol atau tanda dengan pengertian yang tersendiri. Simpulan datang dari adat pikulan, bermakna sumpah dan perjanjian taat setia antara suatu kaum dengan kaum yang lain buat selama-lamanya. Ini bermakna di Simbulan adalah tempat dan lokasi di mana berlangsungnya adat simpulan, perbincangan perjanjian dan sumpah suku kaum, abad ke-18 sehingga abad ke-19. Adat simpulan ini tidak pernah lagi disebut-sebut sehinggalah hari ini. Sejarah lisan yang akan dikongsikan ini adalah salah satu contoh dari adat simpulan atau sumpah sekaum yang hanya boleh dibuka dan diuraikan simpulannya oleh ahli keluarga itu sendiri atas sebab yang mereka rasakan sudah sampai masa dan ketika cerita ini perlu dikongsikan untuk pengetahuan semua. Sebuah keluarga yang jalan perjuangan mereka yang penuh liku-liku, cabaran dan dugaan seolah-olah terumbang-ambing bagai ombak besar di lautan, pernah mengikut raja mereka, Sultan Hakul Mubin atau Sultan Brunei dalam Perang Saudara Perang Cermin, dan tewas tahun 1660 hingga 1673. Seterusnya berjasa kembali kepada Sultan Brunei dalam menentang tentera Sharif Usman bersama Raja Tua Mangkabong tahun 1788 hingga 1790. Selepas itu sekali lagi mengikut Raja Muda dalam Perang Langkon
merudu tahun 1845 dan kemudian senyap sepi buat satu masa yang panjang setelah Raja Muda tersebut mangkat. Kemudian keluarga ini muncul semula, menentang penjajahan British bersama Paduka Mat Salleh tahun 1895 hingga 1903, akhirnya akur dengan sistem pemerintahan penjajah barat selain dari terputus hubungan dengan ahli keluarga lain dan kerabat dari Kesultanan Brunei. Mereka membuang semua nama mereka yang sebenar, pangkat dan gelaran masa lampau sehingga sukar dijejak oleh waris yang kemudian disebabkan faktor keselamatan. Yang tinggal hanya kenangan suka duka masa lampau, sebuah keluarga besar yang boleh dikumpul semula dari Kota Belud, Mengkabong sehingga Papar. Apabila tidak ada urusan sulit atau perperangan, penduduk Simbulan menjadi nelayan, berniaga menggunakan sistem barter, dan juga bercucuk tanam seperti menanam padi dan berkebun seperti rakyat biasa yang lain. Sejarah lisan Simbulan yang pendek dan ringkas inilah diceritakan, diturunkan dan diulang-ulang, dari satu generasi ke satu generasi merupakan sebuah amanah. Cerita lisan yang berkisar tentang soal pentadbiran wilayah, kaitan kekeluargaan golongan bangsawan, perjuangan, perperangan dan pergolakan yang mengambil masa ratusan tahun. Sejarah lisan Simbulan ini menggambarkan sikap, taat setia tanpa berbelah bahagi sebuah kaum yang boleh menjadi rakan kongsi yang baik dan boleh dipercayai atau sebaliknya musuh yang kejam yang harus dihindari. Cerita lisan ini tidak disebarkan kepada penduduk kampung, disebabkan kejadian lampau telah berlalu di samping berlakunya pergolakan, dalaman golongan kerabat Kesultanan Brunei dan munculnya golongan penjajah barat, dengan sistem pentadbiran baru yang tidak lagi mengamalkan dan mengiktirafkan corak pentadbiran dan pengorbanan yang lampau. Pada usia yang muda, jika seseorang waris dari susur galur keluarga ini yang tidak mendalami ilmu sejarah utara Borneo, maka kisah ini umpama cerita mitos dan legenda. Sebaliknya, seorang waris yang mengikuti sejarah perkembangan Borneo Utara dari zaman era pemerintahan Kesultanan Brunei dan pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, sebenarnya boleh mengaitkan sejarah lisan turun-temurun ini dengan peristiwa sejarah yang benar-benar perlu berlaku.